Talib, semua hartanya itu disedekahkan. Ini dapat gaji, habis untuk disedekahkan. Dapat gaji, habis untuk disedekahkan. Mereka nak membuktikan bahawa apabila air hayat dia di rumah dia tak ada apa-apa. Artinya dapat gaji banyak, tapi semua dihabiskan untuk sedekah. Macam kemarin kita cerita Zainab binti Jahsh. Mungkin semua lupa. Bila saya cakap nama-nama dia dah mulai lupa, confirm. Orang laki-laki lupa, orang perempuan lagi lupa. Orang perempuan tak boleh dengar isteri Nabi. Ustaz Nubari cakap nombor 1 Khadijah, nombor 2 yang ini Saudah, nombor 3 Aisyah, nombor 4 Hafsah, nombor 5 Zainab binti Khuzaimah, nombor 6 Ummu Salamah, nombor 7 Zainab binti Jahsh. Dia tak, orang perempuan memang tak nak hafal. Tak, pasal bermadu ni memang tak ada dalam kepala dia. Tak boleh terima hakikat. Walaupun madu tu manis, tak? Memang tak boleh terima. Orang lelaki pula suka madu. Allahu Akbar. Jadi orang perempuan memang tak. Zainab binti Jahsh siapa? Isteri Nabi. Kita cerita tak? Kita cerita panjang lebar. Saya cuma nak beritahu lah. Itu di antara isteri Nabi yang dermawan, dia tak? Dia bekerja tapi duitnya habis semua untuk sedekah. Kita tidak dapat gaji, kasut dengan beg 2 mesti beli. Itu orang sebelah sana, orang sebelah sini tak apa-apa sangat. Orang kafir. Orang kafir ni 10% untuk church, untuk ini persatuan. Berapa kita letakkan untuk agama? 10%. Sebab tu hari ni kita jangan su'uzon, buruk sangka. Kenapa orang kafir ni banyak duit? Sebab dia beri. Dia beri topeng dia, dia beri church dia tak? Dia beri duit dia tak? Orang Islam dia tak? Minta, tak nak kasih. So kita kena tahu benda ni. Biasa nak sebutkan sedikit tentang bagaimana jawatan yang dipimpin oleh ini Salman Al-Farisi, yang mana beliau ni di antara orang yang hebat, tapi dia dilantik menjadi gubernur tu dia tak suka. Dia tak suka. Sampai orang tanya, orang-orang Madain ni tanya dia, "Wahai Amir," Amir ni ketua lah. "Wahai Amir, kenapa tuan tak berapa suka dengan jawatan dia ini?" Amir ni dia jawab simple, "Ini jawatan manis dipegang tapi pahit dilepaskan." Bahasa yang begitu indah dia pakai tak? Jawatan orang suka pegang tak? Pasal nak bikin apa semua orang tak boleh larang tak? Duit banyak macam-macam, tapi bila dilepaskan pahit. Ini yang berlaku di Arab. Saya bacakan satu sejarah yang simple dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Imam Zahabi mengisahkan bagaimana kehebatan Salman Al-Farisi. Suatu ketika datang seorang pedagang daripada Syria. Madain di sini, Syria di atas. Jadi orang Syria ni orang Syam, Damaskus. Orang-orang yang kaya raya, bila mereka turun ke selatan nak berniaga, satu hari ada orang yang kaya raya tu dia datang sampai di Madain, dia nampak Salman. Salman sedang berjalan. Dia barang-barang banyak ni, kafilah-kafilah ni banyak barang-barang tak? Dia panggil budak mesti. Kalau angkat, nanti saya upah. Salman pun simple, no problem, angkat lah. Sambil-sambil jalan dia tak? Orang-orang kampung nak jalan dia tak? Berserempak dengan Salman. Salman beri salam, "Assalamualaikum." Orang jawab dia, "Waalaikumsalam ya Amiruna." Dia tak? "Waalaikumsalam wahai tuan kami." Ni peniaga ni pun rimas dia. Macam dia tuan pula dia tak? Dia tengok kampung, ni siapa ni dia tak? Inilah ketua di Madain. Mak paiseh orang ni. Macam malu ni. Nak tunjukkan bahawa Salman ni dia walaupun Amir tapi tak ada sedikit pun nampak glamournya macam gitu. Simple aja. Dia tak ada istana ke, kapal peleseran ke apa, tak ada. Very simple. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan akhir hayat Salman Al-Farisi, orang yang hebat ni. Biasalah sahabat-sahabat ni bila air raya dah sakit kuat nangis, biasanya gitu. Bila dia nangis, Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, katanya, "Wahai Salman, kenapa kau nangis? Sedangkan kau ni orang yang dekat dengan Nabi, orang yang mulia." Dia jawab, "Biasalah sahabat-sahabat Nabi, aku menangis bukan aku yang ini sedih meninggalkan dunia yang fana ini, kemewahan dunia itu. Tapi aku teringat apa yang Nabi pesan. Hendaklah kekayaan seorang yang Allah berikan itu dijadikan bekalan sebagaimana seorang musafir." Artinya apa? Nabi pernah pesan dia, kalau harta yang Allah berikan kepada kamu, pergunakan. Yang terlebih baik, pergunakan untuk ibadah. Orang musafir dia ada harta, dia akan pakai semua. Untuk naik taksi, untuk naik bas, untuk makan, untuk itu dia akan pakai. Keperluan. Yang paling baik adalah untuk akhirat. Itulah destinasi yang paling ujung. Al-ardu mazra'atul akhirah. Dia ini, bumi ini ladang untuk kita bercocok tanam supaya kita sampai ke kampung yang hakiki. So kalau kita lihat, ini di antara pesanan beliau. Jadi Salman ni bila dia cakap macam gitu, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas terasa bahawa macam aku sendiri pun Nabi tak nasihat macam gitu tak?
Artinya orang ni banyak duit. Sa'ad bin Abi Waqqas tengok rumah dia, tak ada apa-apa pun. Satu mangkuk, dia tak, dapur kecil, dia tak. Perabot pun tak adalah yang macam hebat-hebat, canggih-canggih. Letak 1000 apa orang panggil tu. Tak ada. Dia pun rasa aneh. Dia tanya ataupun dia cakap dengan Salman, wahai Salman, nasihatlah aku sebelum aku wafat. Kata Salman, apa yang aku dawamkan, apa yang aku usahakan, setiap pagi apabila aku bangun, sampailah nanti aku tidur kembali, atau ketika aku mendapat banyak harta ataupun sedikit harta, ataupun ketika aku sakit ataupun aku sihat, ketika aku bekerja ataupun aku berniaga, aku senantiasa mengingat Allah dan aku cinta dengan Allah dan aku ingat mati. 3. Ingat Allah, cinta Allah, ingat mati. Ini falsafah Salman Al-Farisi. Tadi mukadimah kenapa saya bawa tentang cinta ni dia. Orang yang dia sentiasa ingat Allah, dia kaya pun dia tak lupa daratan. Tak lupa daratan. Dia tak jadi sombong macam Qarun. Tak. Orang yang ingat Allah apabila dia sakit pun dia tak lupa daratan. Dia tahu ini redha Allah SWT yang jadikan. Macam itu. Dan dia ingat mati. Kata Salman Al-Farisi, orang yang ingat mati, dia akan buat yang terbaik sebelum dia mati. Maka ini nasihat Salman kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat menasihati sahabat. Kerana itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta Allah, orang cinta agama melebihi segala-galanya. Yang mana dalam sejarah mengatakan Salman ni wafat pada akhir zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Dia wafat lambat sedikit daripada Abu Darda. Abu Darda wafat tahun 30 Hijrah. 30 lebih lah awal pemerintahan Uthman, yang dia wafat akhir pemerintahan Uthman. Lebih kurang macam gitulah. Cuma dalam kitab ini cakap aja, anda jangan pegang. Ada yang cakap Salman Al-Farisi umurnya 300 tahun. Ada yang cakap 250 tahun. Macam-macam lah. Bagi saya tak penting. Sejarah itu tidak menunjukkan apa-apa fakta. Ini cuma dalam kitab. Wallahu alam. Cuma sehubungan dengan bab yang kita pelajari ini, saya nak bawakan satu hadis yang menarik. Salman ada meriwayatkan sebuah hadis yang diceritakan oleh Qasim bin Abdul Rahman. Dia ceritakan ketika Salman datang ke ini, Abi Darda ni kira blood brother macam adik angkat kepada Salman. Salman lebih tua, Abi Darda ni muda sedikit. Jadi Nabi mempersaudarakan mereka berdua. Jadi macam akrab betul. Cuma dalam sejarah mereka terpisah. Apabila Abi Darda diperintahkan untuk berdakwah sampai ke Damaskus, sampai di Syria, dan ini Salman diperintahkan menjadi amir di Madain, terpisah ke situ. Dan Abi Darda wafat dahulu di Syria. Maka Salman pergi ke Syria. Apabila dia pergi ke Syria ni, orang-orang semua sambut dia. Oi, Abi Darda ni ulama besar, sahabat Nabi di Syria. Dah wafat, tak? Sedangkan ini Salman datang. Maka Salman ini adik-beradik angkat lah kepada Abi Darda. Maka mereka respect. Salman pun diminta jadi imam solat. Beberapa hari tak? Satu ketika Salman tanya kepada orang-orang ini, yang mana orang-orang tanya, apa yang kamu buat selepas ini Abu Darda mengajarkan kepada kamu? Nanti kita cerita Abu Darda. Abu Darda ni di antara zahid ilallah, orang yang memang zuhud dan wara', orang yang lebih pergi kepada agama. Maka orang-orang Syria ketika itu terdidik dengan masalah zuhud dan wara'. Mereka cakap, wahai Salman. Dia ingat Salman dengan Abu Darda ni sama. Dia cakap, wahai Salman, ketahuilah. Dia tunjukkan, kami mempunyai rumah peribadatan yang tersendiri. Di sana kami beruzlah. Dia kalau nak ibadat bukan kat masjid aja, dia ada satu tempat. Dia duduk ramai-ramai, dia berzikir lah, dia uzlah, menyunyikan diri, tak nak pergi kat isteri dia. Dia ingat kira Salman suka. Dia nak tunjuk dia punya warak. Salman pun berceramah. Salman mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi, ribatu yaumin wa laylatin. Seseorang yang bersederhana, ni bab kita belajar. Seseorang yang affah, seorang yang mempunyai sifat iffah, berhati-hati dalam beragama, tidak kurang dan tidak melampau-lampau. Itu artinya riba. Orang yang berhati-hati dalam beragama, yang dia itu taat betul menurut garis yang Allah ajarkan. Dia tak buat melainkan apa yang Allah perintahkan. Dan kalau Allah perintah, dia mesti bikin. Dan dia tak berani nak melampau-lampau. Kata Salman, Nabi pernah mengatakan, ribatu yaumin, berhati-hati seseorang dalam beragama pada siang hari, wa lailatin, dan pada malamnya, kasyami syahrin wa qiyamihi, mendapat pahala seumpama 1 bulan. Seperti mana orang yang berpuasa
dan solat sepanjang malam. Itu Salman ajar, dia nak kasih seram lah. Orang ni ingat mereka dah champion kan, dia tak? Dia beribadat macam satu tempat khusus macam-macam. Kira macam padri ke wamitopo macam gitulah. Masjid ni kira tempat ibadat yang biasa, tapi dari satu rumah khas beribadat. Salman tak suka. Salman menasihatkan, Nabi mengatakan bahawa berhati-hatilah dalam beragama. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan demikian, dikatakan waman mata murabitan. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia berhati-hati, berjaga-jaga, sifat afah ni, berhati-hati dalam mengamalkan agama, ujira min fitnatil qabr. Nescaya Allah jauhkan dia daripada fitnah kubur. Jara lahu salihun amalihi ila yaumil qiyamah. Dan dia mendapat pahala berterusan sampailah yaumul qiyamah. Artinya apa? Salman nak menasihat yang kau bikin ni salah. Yang kau orang bikin ni tak kena tempat. Apa yang kau buat ini bukan Nabi ajar. Nabi tidak pernah mengajarkan bahawa orang Islam mesti ada satu rumah yang tersendiri untuk uzlah, untuk bersunyi-sunyi, tahannud. Ya tak? Dia tak nak duduk dengan isteri dia, dia duduk ada tempat, dia berzikirlah. Islam tak macam gitu. Kata Nabi Abdul solat fil bait ila salatul maktubah. Sebaik-baik solat di rumah ataupun solat fardu di masjid, ya tak? Ya, ini kalau kita solat berjemaah di masjid, ni rumah Allah, tempat yang paling baik untuk kita beribadat. Tapi pada lain tempat kita solat di rumah. Di rumah boleh jadikan tempat ibadat. Di masjid tempat ibadat cukup. Apakah tak cukup masjid dan rumah? Ya tak? Kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun. Kata Nabi, bumi ini seluruhnya untuk umat Islam adalah masjid. Boleh solat. Kenapa kau pandai-pandai bikin satu tempat khas untuk beramal? Marah, ya tak? Salman marah. Dia katakan, oh ini macam dah macam gitu pula, ya tak? Nak jadi perangai. Mungkin dulu Abu Darda datang ke Syria. Abu Darda memang, nanti kita bacakan sejarah, di antara sahabat Nabi yang lebih kepada yang ini agama. Kalau dikasih duit dengan yang dikasihkan ilmu, dia ambil ilmu lah. Ya. Kalau dikasih kerja dengan disuruh solat, dia pilih solat macam gitu. Bukan dia tak kerja, tapi dia peniaga yang sukses. Kerana dia lama menjadi guru di Syria, orang-orang yang hidup pada zaman itu salah faham. Dan inilah yang banyak berlaku dalam zaman kita. Orang-orang yang tidak memahami bahawa mereka ni kadang-kadang baik, niat tu baik, tapi rupa-rupanya kesilapan yang mereka lakukan tu menyalahi agama, yang kita nak sebutkan. Saya biasa contohkan dengan makam Habib Noor. Kita kena doakan Habib Noor. Kalau kita baca sejarah, orang baik, ya tak? Orang yang alim, ya tak? Orang yang warak, orang yang zuhud, orang yang baik. Tapi apabila dia wafat, orang-orang yang hidup ni salah faham. Mereka bangunkan bangunan di atas, iaitu kubur dia, dan dijadikan tempat peribadatan. Bukan salah Habib Noor, tapi salah orang yang hidup ini, ya tak? Orang-orang ni niat ni baik, niat dia konon nak buat baik, tapi menurut Islam salah. Anda tahu di Taj Mahal, apa yang ada di Taj Mahal? Agak-agak makam di dalam, ya tak? Makam puteri, makam yang ini, makam permaisuri itu dibuat makam macam gitu, ya tak? Sampai habis berjuta-juta wang, macam-macam. Sekedar bikin makam macam itu, kalau Nabi ada, Nabi laknat, ya tak? Tak boleh ke tak? Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi dan Nasara kerana apabila mati seorang pendeta, dibangunkan di atas kubur mereka bangunan-bangunan, ya tak? Silap, ya tak? Patut bikin masjid, ya tak? Bikin madrasah, ya tak? Bikin persatuan Islam, ya tak? Ini bikin makam sampai macam itu, dan hari-hari orang ziarah makam, tak dapat pahala, ya tak? Tak dapat pahala. Kita nak perbetulkan, jangan sampai salah faham kita hari ini. Kita banyak duit, bikin masjid, bikin madrasah. Kita mati orang beribadah dalam masjid, pahala itu bersambung. Kita bikin madrasah, tiap-tiap tahun keluar ulama daripada madrasah itu, tak putus pahala kita, tak? Daripada kita bikin tempat nasihat macam itu. Macam Fir'aun. Piramid ni apa dia? Agak-agak piramid. Dia simpankan jenazah-jenazah makam, tak? Fir'aun yang bikin itu, tak? Maka hari ini kita lihat, kita tidak bangga dengan yang ini. Dubai, kita tak bangga. Dia bikin Burj Khalifa, Burj ini macam-macam. Bukan untuk ibadat, tempat maksiat. So kita nak cetak terjadi kepala orang Islam supaya anda ada duit, bikin betul-betul. Bikin masjid, bikin madrasah, bikin tempat-tempat peribadatan.